Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam siri kita yang seterusnya berkenaan dengan Osmaniyah. Osmaniyah ni sebab dia adalah satu khilafah yang cukup panjang dalam sejarah Islam, lebih kurang juga dengan Andalus. Ini dua khilafah akhir yang hampir ke 700 ke 800 tahun eranya. Jadi cerita tentang 800 tahun tu takkan mampulah kita cover sampai mungkin 10 siri pun takkan habis. Jadi kita ambil mana-mana yang penting lah. Yang selebihnya kita kena baca sendirilah. Jadi untuk hari ini, yang ini antara yang bagi saya penting tapi tak ramai didedahkan tentang hal ini. Sebab berkaitan dengan alam Melayu, kerana sesetengah orang yang mendengar cerita tentang Osmaniyah, dikata kita ni dekat Malaysia jauh dengan Turki, kita sibuk nak ambil tahu sangat pasal apa, kan? Ada orang tanya soalan macam tu. Yang kita beria sangat cerita pasal Osmaniyah ni kenapa? Maknanya kita pun tak boleh salahkan dia lah. Dia tak ada maklumat sebenarnya tu. Dia tak tahu, dia tak faham. Yang Osmaniyah ni sangat kait rapat dengan kita sebagai orang Islam terutamanya. Yang pertama. Yang kedua, ada kaitan dengan alam Melayu. Yang mungkinlah kalau cerita pasal Osmaniyah saja kita tak nampak kaitan dia. Jadi yang boleh mengaitkan ni mereka yang kaji saja. Jadi dalam pembintangan saya kali ni, di sebelah saya ni Hasanuddin Yusof, itu pengerusi ataupun founder dia lah Maktab Penyelidikan Tamadun Islam Nusantara ni. Dia sama-sama dengan saya waktu di UIA dulu. Jadi selepas tu dia dah kerja sebagai di Hakim Syar'i, bersama dengan Hakim Syar'i. Kemudian dia sambung kajian PhD dia dalam persenjataan Melayu. Jadi baru saja dia dapat Dr. Hasanuddin lah sepatutnya sekarang ni. Jadi yang slide ni 2 tahun lepas kita sediakan. Jadi dia banyak pergi mencari bahan dan juga pergi ke tempat tu. Jadi dalam kajian kaitan Osmaniyah dengan alam Melayu, banyak bahan ni saya dapat daripada Dr. Hasanuddin. Kerana dia pengkhususan dia lebih kepada alam Nusantara, jadi cerita Nusantara ni banyak dia dapatkan. Dan saya sendiri pun waktu mula-mula kita dapat tahu tentang hal ni, kita pun terkejut. Dan rupa-rupanya memang ada sumber-sumber yang menceritakan, yang akan kita bentangkanlah hari ni. Sekadar untuk kita recap yang sebelum ini, bagaimana garis masa Osmaniyah ini. Kita nampak permulaan dalam awal kurun ke-14 atau 1301 tu. Dan yang penting saya nak tunjukkan, sebab dia berkait dengan alam Melayu tu apabila ada kaitannya dengan kedatangan para penjajah zaman Renaissance. Dan dalam zaman Renaissance juga terkenal sebagai the age of exploration. Dia explore the world. Sebab dia baru keluar. Selepas dia belajar, ini Osmaniyah. Sebelum tu adalah Andalus, kan? Jadi Eropah banyak dapat belajar daripada Andalus, kehebatan teknologi, sains dan sebagainya. Mereka mula bangkit, dan kebangkitan itu dipanggil Renaissance. Jadi kebangkitan itu membawa pada revolusi perindustrian. Yang itu kita belajar dulu, kan? Kita tahu. Jadi daripada situ mereka ada kapal. Jadi ada kapal-kapal wap, enjin wap. Penyebab kepada mereka aktiflah keluar. Jadi bila dia keluar, barulah dia nanti terkait dengan kita di sini. Dalam ketika mana Osmaniyah masih lagi meluaskan peluasan kuasa dia sehingga ke selatan, iaitu Timur Tengah dan Afrika. Dalam era ini jugalah kita didatangi oleh penjajah Portugis. Sama era aja. Dan waktu ini sebenarnya masih belum merosot. Waktu ini masih lagi meluaskan kuasa, dan peluasan paling maksimum adalah zaman Sultan Sulaiman yang kita cerita bulan lepas, 2 minggu lepas. Kemudian baru masuk era kepada dia akan jatuh, kan? Okey. Tapi ketika mana 1477 Osmaniyah sebesar ini, zaman Sultan Muhammad Al-Fatih, Muhammad II ini,
Kemudian paling besar adalah zaman Sultan Sulaiman. Kemudian dipertahankan oleh Sultan Salim satu ini 1519. Kita tengok, nampak era ini peluasannya sampai ke utara Afrika, sehinggalah Mekah Madinah juga berada dalam kawasan yang dilindungi oleh Osmaniyah, maksud di bawah wilayah Osmaniyah zaman Sultan Salim satu. Yang ini saya nak tekankan sebab nanti kita ada kaitan dekat sini ni, cerita Mekah, Madinah, Mesir kat situ. Jadi ini di bawah wilayah Osmaniyah pada zaman Sultan Salim satu. Masuk Sultan Murad yang ketiga, tuan-tuan dan puan. Ini Sultan Sulaiman, maafkan saya, Sultan Salim, saya ingat Sultan Salim 2, Salim 1 dia mula berkembang. Sultan Sulaiman paling besar, penuh utara Afrika. Ini adalah wilayah terbesar Osmaniyah. Sebab itu banyak penulisan mengatakan Osmaniyah mula jatuh selepas zaman Sultan Sulaiman. Tetapi kami tak menggunakan istilah jatuh, tapi kita sebut kemerosotan. Dia merosot perlahan-lahan. Dia tak pernah jatuh macam tu merudum. Walaupun perang banyak. Masuk Sultan Murad yang ketiga, sebahagian wilayah ini menjadi wilayah naungan yang merah, apa dipanggil, merah, bukan merah gelap, merah cerah, merah cerah. Tetapi diletakkan wilayah ini, tuan-tuan, Aceh, Sumatera ni, di bawah Sultan Murad III. Sebelum ni kita dah ceritakan. Dan ini kaitan langsung, dan kita kena tengok, nanti saya tunjukkan peta. Yang kita sebut Melaka bukan Melaka hari ni, bukan Melaka kecil tu. Melaka itu pernah sebahagiannya adalah meliputi wilayah Sumatera, Aru, Pasai sampai ke sebahagian Aceh. Jadi Melaka tu kena dilihat juga waktu bila kalau kita sebut Melaka tu. Jadi kemudiannya mula merosot. Dia dikenali sebagai Melaka. Memang namanya Melaka. Namanya Melaka. Jadi kita tengok tu. Ini mula ke era di penghujung, kan? Apabila yang saya sebut revolusi perindustrian. Sebelum itu mereka belum kapal wap lah maknanya. Kapal yang datang ke Portugis datang ke sebelah kita ni belum lagi lah. Kapal wap yang di waktu revolusi perindustrian tadi. Saya tersilap tadi. Renaissance dulu baru perindustrian. Okay, kemudian di sinilah pergolakan yang sehingga berakhirnya Osmaniyah. Yang kita dah tengok sebelum ni. Kemudian sedikit tambahan yang dulu kita pernah cerita. Kemudian bangkit balik semangat pan-Turkism ini. Dia adalah semangat yang nak bawa bangsa Turki, semangat bangsa Turki. Bangsa Turki memang kuat sangat semangat bangsa Turki zaman Mustafa Kemal Atatürk. Kemalism tu dia bawa istilah-istilah ini yang juga didatangi daripada barat dengan prinsip enam panah. Tetapi 80-an orang mula kaitkan balik tentang orang bangsa Turki ni, kamu sebenarnya Islam, kamu datang sebagai umat Islam. Dia angkat balik semangat Turki adalah orang Islam, Turki adalah orang Islam. Dia seperti mana kalau sebut Melayu, tak mungkin Melayu tu bukan Islam, Melayu tu mesti Islam. Jadi Turki pun dia bawa semangat yang sama. 80-an Turki tu adalah Islam sebenarnya. Jadi perbincangan tu dibawa oleh zaman Republik lah, selepas Republik, oleh Perdana Menteri mereka lah. Ini yes, Mustafa Kemal tried to separate religion and administrative lah, and politik semuanya, termasuklah menyebabkan juga orang Turki tu dia rasa semangat bangsa Turki je, tapi Islam tu hilang. Jadi Islam itu diketepikan. Kita pun tahu cerita macam mana azan ditukarkan ke bahasa Turki, kan? Memang ada lagi kat YouTube azan bahasa Turki tu. Ada. Kemudian tarbush tu tak boleh pakai, yang pakaian Osmaniyah tak boleh pakai, itu melambangkan Islam. Jadi kena pakai cap, apa dia panggil? Dia yang macam topi golf tu. Kemudian adalah dekat situ ada penentangan, ada cerita yang kita tak masukkan lah. Contoh penentangan Syed Nursi. Syekh Syed Nursi ni menentang ketika zaman Kemal Atatürk.
dia tak dibenarkan pakai serban, tapi dia pakai juga. Ya betul, dia survive dengan macam-macam tahanan dalam penjara, waktu salji dia biarkan tingkap terbuka kan, tapi dia tak pernah mati. Dia orang kata Allah selamatkan dia lamalah. Been poison banyak kali. Itu ada movie juga yang tu, cerita tentang dia. Jadi yang ini secara ringkasnya lah yang kita lihat dari segi Sultan Muhammad Al-Fatih, Sultan Muhammad Fatih. Kemudian ini Sultan Salim I, kemudian ini Sultan Sulaiman. Ini perluasan paling besar. Sebab tu kita letakkan perkembangan berakhir di sini. Kemudian berlaku hanya transformasi, kemudian tempoh yang tak ada apa-apa, tak berlaku penambahan dan juga pengurangan, sekadar lavish style lah, hidup mewah. Kemudian di sini mula ikut gaya barat lah. Dan ini Sultan Murad yang ketiga tadi kita sebut, di mana Aceh termasuk dalam wilayah. Ya, secara politik kuasa wilayah lah, lebih kepada wilayah tu. Sebab paling besar zaman Sultan Sulaiman. Lepas pada tu dia tak ada lagi perkembangan kat situ, malah mula menguncup. Jadi kalau kita tengok tentang Aceh tadi, zaman Sultan Murad tak begitu jauh dengan Sulaiman. Dan ini belum lagi berada dalam keadaan era kemerosotan yang teruk lah. Ini baru saja masih lagi dalam keadaan yang orang katakan gemilang lagi lah. Masih dalam keadaan gemilang. Tetapi dalam era mula ke sini dia mula menurun lah. Okey. Yang ini adalah usaha-usaha yang pernah cuba dibuat, yang kita pernah cerita tentang Adnan Menderes. Adnan Menderes dia dihukum bunuh kerana nak izinkan azan dalam bahasa Arab dan juga sekolah agama kan. Jadi ini dia. Kemudian ini Perdana Menteri juga yang ke-19, Turgut Özal. Beliau ni memang Islamis, memperkenalkan perbankan Islam. Kemudian didakwa sebagai melanggar dasar sekularisme negara, sebab dia laporan dalam berita tunjuk dia pergi masjid, dia pergi haji, dilaporkan. Itu pun dikira sebagai melanggar dasar sekularisme negara dan sebagai satu acara yang mengancam negara. Itu yang terjadi. Dan kemudiannya beliau didakwa meninggal serangan jantung, tetapi kerajaan Erdogan minta buat siasatan balik, gali kubur, didapati dia diracun. Hasil siasatan itu sekadar kita punya ringkasan recap lah. Kemudian Seljuk, ini sebelum bangkitnya sebagai Osmaniyah, inilah kuasa asal dia, Great Seljuk. Lepas tu Sultanate of Rome, daripada Sultanate of Rome dia terpecah pula balik, salah satu daripada keluarga itu adalah Osman. Jadi ini kerajaan-kerajaan yang ada lah, yang lain ni puak-puak yang lain. Kemudian daripada situ Osmaniyah bermula. Kita tengok dari segi benderanya dia berubah. Yang inilah yang masih lebih kurang dengan apa yang terjadi, yang dikekalkan hari ini, Turki kan. Kemudian dia terpecah juga ni, kerajaan-kerajaan kecil sewaktu republik, sebelum republik ditubuhkan zaman moden. Inilah dia, dan ini adalah di Northern Cyprus, salah satu daripada wilayah Turki yang hari ini masih tidak diiktiraf, not being recognized by the world lah. Tapi mereka menggunakan inilah bendera yang sama. Okey. Masih lagi. Dia terpecah dua. Satu Greece, satu dipanggil Northern Northern dengan Southern ke? Dia tak dia sebenarnya macam apa panggil? Manjang lah. Tapi memang dia panggil Northern Cyprus ke timur lah. Yang Southern dia ke barat sikit. Okey, ini betul-betul kita masuk kepada Osmaniyah hingga alam Melayu. Kita mulakan dengan yang pertama. Sebelum tu saya terlupa sini Okey, zaman di mana kalau tuan-tuan perempuan dapat tengoklah tulisan dia kecil ni. Ini adalah peta yang menunjukkan bagaimana pergerakan Portugal ke satu negara. Dia perang dan mengambil kawasan tu. Bayangkan tuan-tuan,
begitu banyak tempat-tempat yang dibuka lah, kalau kita buat istilah dibuka. Kalau kita sebagai yang dijajah, kita akan sebut yang dijajah oleh mereka lah. Jadi ini terjadi dalam sekitar zaman di mana Osmaniyah masih lagi berada dalam keadaan gemilang. Tetapi gemilang Osmaniyah ni tuan-tuan dan puan, saya kena ingatkan juga, sepanjang daripada Muhammad Al-Fatih buka Konstantinopel, sebenarnya tak pernah berhenti berperang sampai lepas habis. Tak pernah berhenti perang. Sama ada dia berperang dengan, pada awalnya semuanya adalah musuh luar, tapi bila masuk ke era pertengahan, era selepas zaman Sultan Salim, Sultan Sulaiman lagi dah mula ada pergolakan dalaman yang tentang anaknya tu, kan, anak dan isterinya, kan. Jadi pergolakan dalaman dah mula ada, dan sambil tu perang-perang di luar pun masih ada. Jadi ketika mana terjadinya kedatangan Portugal ke alam Melayu khususnya dalam sekitar 1509 sampai paling lama 1542, ini di Jepun, sampai ke Jepun tuan-tuan. Ini adalah era di mana mereka sudah datang sebelum lagi adanya kapal wap tadi, wap engine. Ini adalah peta tahun 1570 yang menunjukkan tentang kawasan, dia panggil dulu kawasan kita Far East, kan, timur jauh, pada bahasa Melayu disebut timur jauh. Jadi kawasan-kawasan ini yang saya tandakan lah, dalam kawasan-kawasan macam Melaka, Aceh semua ni, nanti kita akan tengok adalah di mana mereka ada hubungan dengan Osmaniyah. Okey, kita akan tengok satu-satu, ya. Baik, ini adalah peta ikut Google Map lah. Okey, kita mulakan dengan Brunei. Apa cerita dengan Brunei ni? Brunei dalam era ini, kita tengok sebelum Brunei, ni di Mekah. Di Mekah dia ada sistem Amir Mekah, di mana Amir Mekah itu ketika dalam Fatimiyah lah, maknanya Ayubiyah, ni zaman kerajaan besar, kerajaan Islam khilafah yang ada. Kemudian ini di Mekah. Apa yang terjadi ketika zaman Mamluk, ini zaman Mamluk di Mesir, di mana Amir Mekah itu juga di bawah taklukan ataupun di bawah naungan lah, di bawah naungan Mamluk. Dan bila kita tengok cerita tentang Mamluk berlaku dalam sekitar 1382 itu, ketidakstabilan Mamluk. Sebab Mamluk juga terpecah. Kita tahu Mamluk ni dia bangsa Turki. Kemudian dia ada puak dia juga. Di dalam bangsa ni, Turki ni memang banyak puak, kita dah tahu. Untuk di Mamluk Turki, di Mesir ni, mereka juga ada puak bahari dengan puak satu lagi, apa nama dia, Burji. Jadi ini adalah di dalam era di mana Burji nak ambil alih daripada bahari, jadi penghujung dia lah. Dan ketika itu keadaan di Mekah juga tak stabil. Jadi yang menjaga Mekah ketika itu adalah Syarif Ali bin Ajlan Abu Sarjah, Syarif Ali. Kemudian dia bergelut ataupun orang kata berlaku ketika itu ketidakstabilan dengan Syarif Inan, seorang lagi nama Syarif Inan. Jadi Syarif Ali ini dalam catatan antara 1375 hingga 1394, kemudian dah tak ada dah cerita dia dekat sana. Jadi ada satu versi mengatakan dia telah terbunuh ketika berlaku pergelutan dengan Syarif Inan. Tetapi yang peliknya, pengganti kepada Syarif Ali bukan Syarif Inan. Yang menggantikannya adalah adiknya, adik Syarif Inan. Yang menggantikannya, yang mendapat watikah pelantikan daripada Mesir. Jadi Syarif Inan ni bukan Syarif Ali ni dia tak terbunuh dalam versi yang satu lagi, yang mana versi ini adalah yang dipegang oleh Brunei. Ke mana dia? Ini apa yang terjadi di Brunei, ini adalah Sultan Brunei yang pertama, Sultan Muhammad Shah, atau nama lamanya sebelum masuk Islam, Awang Alak Bertatar. Kita tengok dari segi garis masanya. Okey. Kemudian ada Sultan Ahmad, atau nama sebelumnya adalah Awang Patih Berbai, antara 1405 hingga 1425. Kemudian muncul di sini, di tengah-tengah ini tuan-tuan, 1397, 14 lebih daripada 1425, 1432
Syarif Ali Ajlan Abu Sarjah. Yang ini dia melarikan diri ke Brunei ketika berlakunya pergelutan di Mekah. Dia melarikan diri, dan Syarif Ali ini juga dikenali dengan nama oleh orang-orang di Brunei sebagai Sultan Barakah atau Barakah Ali. Ya. Dari mana kita tahu cerita ini? Ya? Nanti dia akan kahwin dengan kerabat Brunei. Jadi nanti kita akan tengok lepas pada itu dia akan naik jadi sultan. Awang tu sebelum masuk Islam. Dia orang Melayu lah. Orang Melayu. Melayu Brunei lah. Melayu kawasan sana. Sebelum tu saya tak pasti agama apa. Bukan. Dia kalau ikutkan Melayu kita ni, kebanyakan pada awalnya, kalau sebelah sana saya tak pasti, sebab jarang kita kaji sebelah Borneo ni. Saya tak pasti yang tu, tak boleh nak jawab lah. Cuma yang ini tentang dari mana kita dapat tahu Sultan Syarif Ali ini adalah daripada batu Tarsilah. Ini batu Tarsilah ini adalah batu disebut Tarsilah. Kalau mudah kita faham, salah silah lah. Jadi batu bersurat ini adalah salah silah Raja-Raja Brunei yang sekarang ni memang dipamerkan lah di Dewan Pameran dia. Di mana batu Tarsilah ini dituliskan senarai nama-nama raja-rajanya. Jadi dia ditulis pada zaman raja mula yang Raja Brunei yang mula-mula dicatat dekat sini adalah Sultan Muhammad Shah. Jadi daripada sinilah yang tadi salah silah tu keluar. Jadi sebelum daripada itu kita tak pasti. Jadi dari segi sumber berkenaan dengan salah silah daripada Sultan Muhammad Shah tadi ke bawah, jadi daripada situlah yang biasanya kalau penceritaan sejarah Brunei ni akan sebut Sultan Brunei pertama Sultan Muhammad Shah tadi. Sehinggalah kepada Sultan Raja yang ke-19, iaitu sekitar tahun 1807. Ini telah dituliskan dalam tulisan Rumi lah. Maka ayatnya, maka adalah yang pertama kerajaan di negeri dan membawa agama Islam dan mengikut syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu Paduka Seri Sultan Muhammad Shah tadi, dan saudaranya Sultan Ahmad. Maka beranak seorang perempuan dengan isterinya, saudara Raja Cina, yang diambil oleh Syarif Ali yang turun dari negeri Taif. Nak faham cerita ni saya tunjukkan salah silah nanti. Maka Syarif Ali itulah kerajaan dinamakan ia Paduka Seri Sultan Barakah Berkat, yang mengeraskan syariat Rasulullah dan berbuat masjid, dan dia dikenali sebagai sultan yang pertama membina masjid untuk negeri Brunei lah. Dan segala rakyat Cina, berkaitan dengan Cina ni, berbuat kota batu. Tuan Syarif Ali itu pancir salah silah daripada Amirul Mukminin Sayyidina Hasan, cucu Rasulullah. Sebab tu kalau bincang tentang Ahlul Bait, kerabat Brunei masih memegang lah, dia kata ada salah silah untuk menyatakan bahawa mereka daripada Ahlul Bait. Cik Idrisi Spanyol. Okey. Ini Sultan Muhammad Shah atau nama lamanya Awang Alak Bertatar. Dia masuk Islam awal bila dia kahwin dengan Puteri Johor. Kahwin Puteri Johor, kemudian dia dapat anak. Anaknya ada Puteri Ratna Dewi dan juga Sultan Abdul Majid ni. Ini nantilah. Jadi yang ini anak pertamanya Puteri Ratna Dewi. Ya mungkinlah. Saya rasa begitu jugalah sebab. Okey, kemudian ada seorang yang namanya Ong Sumping datang ke Sungai Kinabatangan. Daripada China sampai ke Sungai Kinabatangan, ada dakwaan menyatakan Ong Sumping ini adalah anak, mungkin bukan anak, mungkin kerabat saya rasa, daripada Maharaja Chuti. Maharaja Chuti ini maharaja dinasti Ming. Maharaja yang ada dakwaan yang sampai ke sudah kita tak dapat lagi untuk mengesahkan yang dia ni Islam. Maharaja Chuti itu maharaja di mana zaman Cheng Ho gemilang, zaman yang sama.
Jadi anaknya katanya. Wallahu alam, sebab kajian ni pun kita tak kaji, kan? Jadi Ong Sumping atau nama Cina lainnya dipanggil sebagai Huang Semping. Huang Semping. Kemudian diberikan nama Pangeran Maharaja Lela lah. Dia masuk dia berkahwin dengan Puteri Ratna Dewi. Jadi daripada dia ni juga, dia mula-mula bila sampai Sungai Kinabatangan, dia buat penempatan lah. Jadi sampai sekarang ada tau penempatan dekat Sungai Kinabatangan tu. Sebab Kinabatangan tu maksud Kinabatangan adalah Cina Batangan. Cina Batangan tu adalah sungai Cina. Jadi kenapa dipanggil Sungai Cina? Kerana inilah ceritanya Ong Sumping atau Huang Semping ni yang datang daripada Laut Sulu sampai ke Kuala Sungai ni, kemudian dia buat penempatan. Jadi penempatan tu pun nama-nama dalam sebutan Cina yang dah dimelayukan lah. Jadi sebut Momiang, Sukau, Bilit, nama tu. Jadi ada lagi. Kemudian adiknya, nama asal adiknya tak pasti. Kinabatangan dipanggil Puteri Kinabatangan. Dia datang bersama dengan adik dia. Dan adiknya pula berkahwin dengan Sultan Ahmad. Okey, yang ini bercerita dengan Cina tadilah, yang kita baca dalam buku Tarsilah. Jadi sultan yang pertama Sultan Muhammad Shah, kemudian Sultan Ahmad. Daripada Sultan Ahmad dan Puteri Kinabatangan, bila dia dah kahwin, dia dapat anak nama Puteri Ratna Kesuma. Puteri Ratna Kesuma ni, inilah yang berkahwin dengan Sultan Syarif Ali. Jadi berkahwin dengan Sultan Syarif Ali, dia ni hanya ada anak perempuan saja, Puteri Ratna Kesuma, maka dia tak ada pewaris. Dilantiknya Sultan Syarif Ali untuk jadi sultan yang ketiga. Jadi naiklah, orang kata dia naik menjadi sultan yang ketiga. Inilah dia Sultan Syarif Ali. Dan apa kaitannya dengan Osmaniyah? Ini cerita pasal Syarif. Inilah yang diceritakan di mana bila mana Mamluk juga berada dalam keadaan kurang tidak stabil. Itu adalah era transisi, ya, di mana Osmaniyah juga ada dipanggil, Mesir ni adalah bernaung bawah Osmaniyah lah, istilah dia begitulah, ya. Jadi ketika mana Osmaniyah hendak menunjukkan memberikan macam seolah-olah kuasa lah, maka diberikan pedang. Kepada siapakah pedang itu diberi? Diberi kepada Amir Mekah dan juga Amir Mesir dan juga Amir-Amir di Mekah. Jadi di Mekah tadi yang jaganya adalah Syarif lah. Syarif tadi termasuklah Syarif Ali. Jadi Syarif Ali yang tadi datang ke Brunei, dia bawa bersamanya pedang ini. Dan pedang ini adalah pedang istiadat sampai ke hari ini, yang dikenali sebagai pedang si bongkok. Jadi pedang inilah dijadikan pedang istiadat pertabalan Sultan Brunei. Dan ini dinyatakan sebagai hadiah daripada Sultan Turki lah, Sultan Osmaniyah. Tak disebut Sultan mana, tapi kemungkinan Sultan Bayazid dalam sekitar tahun 1400 tu. Kemudian apabila sudah menjadi, inilah dia pedang rasmi kerajaan. Jadi inilah pedangnya. Kalau kita tengok tuan-tuan dan puan, pedang Arab dia tak ada bongkok macam ni. Dia tak bengkok lah. Kita panggil bengkok kan, dia panggil bongkok. Di sebelah kiri ini adalah pedang-pedang Osmaniyah yang lain. Memang bentuk dia macam tu, pada sekitar abad yang ke-17. Yang tadi ni cerita pasal abad ke-15, awal lagi. Yang ini adalah pedang yang ada, yang sekarang ni memang ada, disimpan oleh, macam biasalah, Wallahualam, saya tak kaji pula tentang persenjataan tu. Tetapi dia antara seni bina yang menunjukkan ini adalah seni pedang, pembuatan pedang tu. Ini Kilich dipanggil. Ini Osmaniyah punya. Kemudian ini gambar yang ditangkap oleh seorang Abdullah Freres. Ini adalah pedang sultan yang sebenar. Jadi pedang Sultan Bayazid yang bengkok sikit. Sultan sebelum tu dia melengkung macam tu, kemudian tajam sikit ni Sultan Salim. Sultan Salim. Yang mula-mula ni Sultan Fatih, Muhammad Al-Fatih. Ni Sultan Salim, kemudian ni Sultan Bayazid, dan yang ini tak disebut Sultan mana. Ini gambar ni pun tak ada kat kita tuan-tuan, ada dekat Washington, US yang simpan. Jadi itulah, bila kita tengok cerita-cerita ni, banyak barang-barang kita kan, dokumen-dokumen ni ada dekat mereka yang menjajah kita.
Dan hanya mereka yang kaji sampai jumpa ke sana yang dapat menceritakan lah. Jadi kalau kita hanya mengharapkan apa yang ada dekat tanah air kita, mungkin tak jumpa cerita ini. Jadi kebanyakan yang kita pun bila kaji-kaji sebenarnya dah banyak paper lah. Paper banyak orang tulis dah. Jadi rujukan tu akan kembali kepada mereka balik. Kembali kepada Eropah lah. Mereka yang banyak simpan. Jadi kajian menunjukkan kebanyakan pedang-pedang Arab adalah pedang lurus. Paling-paling pun dia panjang macam tu. Tapi bukan tiba-tiba dia bengkok. Yang ini antara petanda menunjukkan pedang bongkok itu adalah pedang yang dibawa oleh Sultan Syarif tu adalah daripada hadiah Osmaniyah lah. Ini sahabat saya yang Dr. Hasanuddin tadi, beliau pergi ke makam Syarif Ali yang masih ada dekat sana. Dan ini tambahan saja saya letakkan. Tuan-tuan perempuan pernah jalan-jalan Ampang tak? Dekat jalan Ampang sebelah tepi tu ada rumah awang alat bertatar. Jadi sampai sekarang ada. Tu dekat embassy, tak jauh dengan KLCC lah. Ni jalan Ampang ni. Jadi rumah awang alat bertatar ni, sebelum ni saya selalu jalan situ waktu saya kerja. Saya memang nampak siapa punya rumah kat tengah-tengah bandar ni. Sini semua diplomat ni, kawasan diplomat. Rupanya ini adalah istana singgah. Istana singgah. Sebelum ini, istana ni dikenali sebagai Istana Syarif Ali. Saya tak tahu kenapa dia tukar nama jadi rumah awang alat bertatar. Wallahu a'lam. Tapi seingat saya lah dalam tahun lepas saya lalu macam dah tak jumpa dah tulis rumah awang alat bertatar. Tapi dia masih lagi menjadi istana singgah Sultan Brunei lah. Yang ni orang tak perasan sangat sebab dia macam rumah aja. Okey. Melaka. Ada kaitan atau tidak tuan-tuan? Istilah pangeran tu pun dah memang mereka gunakan bila mereka masuk Islam tu. Mereka gunakan juga istilah tu. Dari segi pangkat awang, dayang ke pangeran, itu saya pun tak kaji. Saya tak pasti, kena tanya belah-belah sana lah. Dayang Sarawak Bismillah. Brunei berdayang kita kena tanya orang Brunei. Mana yang ni kan. Okey, Melaka. Pada tahun 1402, kalau kita tengok Melaka sekecil inilah. Sebelum itu ini adalah wilayah Majapahit dahulunya, sebesar-besar ni. Tapi kemudian dah terpecah-pecah di era penghujungnya. Kemudian muncullah Melaka. Kita tengok Melaka secara geografi Sebab tu saya suka tengok peta. Okey, Melaka pada sekitar tahun 1432 besarnya adalah meliputi Aru tau pada waktu ini. Maksudnya dah masuk ke Sumatera. Jadi seluas ini sampai ke Johor. Melaka adalah sebesar sehingga Aru sehingga ke sebelah orang kata separuh daripada Sumatera. Sebab itu tuan-tuan perempuan, orang Sumatera ni lebih dekat dengan kita. Dia lebih dekat. Kalau isu-isu melibatkan konflik antara Indonesia Malaysia ni, orang Sumatera lebih banyak sokong Malaysia. Betul. Yang di sebelah Jawa ni mereka lebih semangat Jawanya kan. Dan Sumatera ni kalau kita baca sejarahnya, asalnya antara yang tak bergabung dengan Malaysia. Mereka nak masuk sebagai Malaysia tapi Belanda tak izinkan Jadi itu isu antara Belanda dengan Portugis lah tu. Apa ni kerajaan Melayu ni, kerajaan Melayu lama. Cermin, Ligo ni semua kerajaan Melayu. Ya. Ini semua kerajaan Melayu. Sebab tu kalau orang yang cerita tentang Melayu ni, Cambodia ni semua sampai ke Champa ni semua Melayu ni. Dia ada nama-nama lama dia. Okey. 1502. Kalau kita ikutkan kejatuhan kota Melaka kita kena faham tu. Bila sebut kejatuhan kota Melaka 1511. Tu kota Melaka, bukan Melaka keseluruhannya. Biasa orang sebut Melaka, sebenarnya kota tu je.
lepas dia dah dapat pegang kota tu Portugis, masih lagi perang kat ujung-ujungnya. Sampai ke Johor dia perang, sampai ke Pahang, sampai ke Perak. Jadi sebenarnya dia tak jatuh juga terus, kecuali ialah petanda pada kehebatan tu adalah kota. Satu negara tu dikira negara yang bertamadun, yang hebat, yang ada sistem politik yang baik adalah negara yang ada ibu kota dia lah. Jadi ibu kota dia jatuh, kira jatuh lah dari segi politiknya. Tetapi secara faktanya sebenarnya dia tak terus jatuh. Jadi tuan-tuan tengoklah puan-puan, Melaka yang disebut tu, dia sebut Kedah ni kerana Kedah sendiri adalah satu tamadun yang besar, dan mereka bukanlah betul-betul dia sebenarnya bertakbir sendirilah, tapi di bawah naungan Melaka lah. Jadi kalau dia tengok Melaka 1502 tu sebesar ni tuan-tuan, sebesar. Jadi sebab itu betul dipanggil Malay Peninsula. Dipanggil di kat sini ni memang Malay Peninsula ni sampai ke atas ni lah, Ligo semua ni kan, dia panggil Malay Peninsula. Kawan saya seorang pensyarah di USIM, bila cerita tentang sejarah ni, dia tak setuju penggunaan Semenanjung Malaysia. Kerana bila sebelum bergabungnya dengan Borneo, nama kita masih lagi Tanah Melayu, dan kawasan ini dipanggil Semenanjung Melayu. Jadi apabila bergabung, Sabah Sarawak masih kekal dengan Sabah Sarawak, nama gabungan Malaysia. Jadi sepatutnya sini pun Semenanjung Melayu, jangan jadi Semenanjung Malaysia. Kita tak panggil pula Malaysia Barat sebelah sini, Malaysia Timur. Jadi sahabat saya punya pendapat macam itulah kan. Tapi dia pun dah kira profesor, dah kira doktor pun, nak ubah-ubah ni payahlah kan tuan-tuan. Itu kena orang politik lah kot. Kita yang bercakap ni, saya lagi tak ada kuasa apa. Jadi Melaka tu bila kita tengok, tengok 1511 Melaka masih lagi dengan besar sebegini. Ini kota ni saja yang sudah mula Portugal ambil, nampak? Warna putih ni ketika Portugal masuk 1511. Jadi wilayah ini masih lagi dalam Melaka. Memang kita diserang. Memang kita diserang, dan serangan kita tu memang kita, kalau cerita detail dia lebih menarik lah. Mula datang sebab Melaka tempat pelabuhan. Jadi Melaka mengalu-alukan siapa saja yang datang. Jadi mereka ni bila datang ke sini, mereka melihat Melaka ni umpama Venice. Jadi dipanggil Venice Timur. Ini kawasan perdagangan yang hebat. Jadi bila mereka datang berlabuh, tapi tak berdagang. Mereka datang berlabuh buat ni dulu, tinjauan dulu. Spy. Sebab sebelum dia datang ke sini, dia dah merosakkan kerajaan Islam dekat India. Mereka telah Portugis telah mengambil alih India dan menjadikan India sebagai salah satu tempat pusat pentadbiran dia. Jadi arahan datang daripada India yang selalu duk tengok ni. Daripada Goa. Jadi daripada situlah dia menghantar pasukan dia yang mula-mula datang, Lopez de Esquerra. Jadi tu kuih Lopez kita lah. Sebab tu kita makan ke segigit dia. Ini orang banyak lapis-lapis ni. Kuih Lopez tu yang ni, hitam, merah putih tu. Ya, okey. Nampak sangat dalam tak makan. Yang itulah. Daripada situ kemudian dapat tahu dia cuba ditangkap, dilarikan diri. Kemudian baru dia datang dengan, memang datang perang lah lepas tu. Tapi memang mudah untuk mereka datang perang kerana kita ada pengkhianat Melayu juga, yang juga merupakan sebahagian mereka adalah pedagang daripada luar, pada India yang dah kahwin, kemudian dah duduk situ jadi orang besar. Dia fikir keselamatan perdagangan dia je. Jadi tak apa, kita bagi supply lah. Mereka ni juga dapat bayaran dan sebagainya kan. Jadi itu antara isu lah. Sama juga mana-mana kerajaan ni, antara yang kalau kerajaan tu susah kita nak lawan, kita cari orang-orang dalam dia, kita bayar sikit. Tu kaedah politik sampai hari ni. Sama lagi kaedah yang sama. Jadi itulah yang terjadi. Kalau kita tengok lagi, yang itu sekadar untuk kita lihatlah dari segi geografi bila sebut Melaka. Sebab Melaka ketika mana berada di kemuncaknya, Tommy Pires mengatakan ada 84 bahasa yang digunakan. Setiap satu tak sama pun. Maknanya memang bahasa yang asing lah, berbeza, 84. Sebab tu bila saya kalau diminta untuk bentang tentang sejarah Melaka,
Saya akan sebut kita bila nak baca sejarah, kita baca mungkin sumber British. Jadi British adalah di era ketiga penjajah. Dah lambat dah. So kita ada era Belanda, kita ada era Portugis. Itu pun semua era penjajah. Kalaulah kita boleh baca 84 languages ni, maknanya katakanlah kita ambil 10% daripada 84, ada 8 negara lah contoh. 8 negara tu, kalau kita dapat bahan yang diceritakan tentang Melaka ketika itu, kita dapat the pure sources, cerita Melaka sebelum dijajah. Jadi sekarang siapa yang ceritakan tentang Melaka sebelum dijajah? Adalah penjajah. Sebab tu kita banyak lihat macam Melaka ni tak hebat, tak ada undang-undang, tak ada apa orang kata, berlawan guna keris, tombak, macam seolah-olah tak ada senjata. Kan kita dah tengok 2 minggu lepas macam mana Osmaniyah, Safawiyah, Syiah di tengah, kemudian kita ada Mughal. Ini 3 kuasa besar persenjataan meriam. Zaman tu Eropah tak ada lagi. Maksudnya bukanlah tak ada, dia ada sebelum tu, tapi dia tak memajukan dalam bidang tu. Dan kemajuan dalam bidang persenjataan meriam ni memang 3 inilah empire. Dan 3 empire tu di bawah empire Mughal, apabila Mughal telah terpecah, teknologi itu masih lagi berterusan sehinggalah kepada Goa, kerajaan Islam Goa tu tadi pun menggunakan ada ilmu meriam tu. Dan nanti kita akan tengok Melaka mendapatkan meriam daripada Goa juga. Jadi Melaka ada hubungan juga. Jadi Melaka bukanlah seperti mana yang kita anggap dia lawan macam tak ada apa, kayak tombak aja kan. Bukan macam itulah. Sebenarnya ada istinggar, ada satu senjata macam ni, macam senapang, namanya istinggar kan. Kemudian ada macam pistol pun ada. Ada yang macam meriam yang letak dekat atas bahu, yang portable pun ada. Jadi ada macam launcher. Macam rocket launcher. Saya tak ingat slide saya mana. Slide ni tak ada. Saya ada gambar-gambar dia. Sebab itu cuba dibangunkan balik oleh orang-orang. Sebab ada orang-orang lama yang simpan tau. Orang-orang lama ada. Yang kecil-kecil ni ada. Mereka jumpa. Dan mereka yang dalam kajian memang mereka cari sampai jumpa. Jadi gambar yang saya dapat tu pun memang ada. Kalau yang ada pun sebahagiannya dekat Muzium Negara ada ditunjukkan. Muzium Negara sekarang dia Portugis. Jadi bila dia datang tu, dia kata, ush, ini 84 languages digunakan. Bukan languages. Kemudian dalam masa yang sama, dia juga menyatakan tentang siapa yang memegang Melaka, umpama dia memegang Venice. Sebab dia daripada sana. Jadi dia punya perumpamaan macam Venice. Sebab Venice adalah bandar perdagangan yang terkenal. Jadi dekat sini adalah tempat perdagangan yang cukup hebat. Tetapi bila mereka berdagang dengan orang Melaka atau di Melaka, mereka menggunakan bahasa Melayu. Jadi bahasa Melayu itulah bahasa pengantar yang digunakan, lingua franca. Sebab tu bagi pejuang bahasa Melayu, sebenarnya tak ada isu untuk kita bangunkan balik bahasa Melayu ni, dijaga dengan baik. Tetapi sebab ini memerlukan pemerintah juga, jadi kena serius dari pihak atasan lah. Jadi itu kita, mana yang kita boleh buat, kita cuba buat. Mana kita tak boleh buat, kita usahakanlah, doakan je lah. Ini Sultan Mansur Shah. Osmaniyah dan Melaka ada hubungan tak secara langsung? Ini kita tahu 1453 Sultan Muhammad Al-Fatih. 1453. Kenapa ni 471 lah? Saya tersilap ke? Okey. Okey, ini 1453 patut saya letak atas ni. Dibuka, jadi Sultan Muhammad Fatih. Kemudian Sultan Muhammad Al-Fatih dalam satu catatan menyatakan telah memberikan satu kunjungan daripada Osmaniyah datang ke Melaka untuk mengiktiraf Sultan Mansur Shah, yang diberikan kemudiannya gelaran Mansur Pasha. Jadi ini gelaran Sultan, Mansur Pasha. Dan didakwa Melaka bernaung di bawah Osmaniyah. Didakwa bernaung di bawah Sultan Osmaniyah. Tetapi setakat yang kita tengok dalam peta seperti mana saya sebut tadi, tak ada pula dimasukkanlah.
Okey. Tak apa, kita tengok lagi. Kemudian 1511, Sultan Alauddin Riayat Shah ini daripada mana? Sultan Alauddin Riayat Shah menghantar duta ataupun utusan pergi ke Osmania mengunjungi Raja Rom. Juga catatan hanya menulis Raja Rom, tak dituliskan pula siapa. Jadi kalau dari segi eranya itu adalah Bayazid II lah, Sultan Bayazid II. Kemudian ada berlaku serangan Portugis. Ketika serangan Portugis lah 1511 tu, maknanya minta bantuan, minta bantuan. Kemudian catatan tentang bantuan ini tuan-tuan, cuba dihantar oleh Yabu Salim, Sultan Yabu Salim. Kemudiannya dia tak sampai bantuan tu. Kenapa? Kita akan tengok selepas ni, saya ceritakan. Cuma ada satu catatan yang saya tak pasti. Setakat ni kami pun hanya jumpa satu sumber Turki saja menceritakan. Tapi sumbernya itu pun kita agak kita tak begitu berpegang lah. Cuma hanya bagi tahulah, maklum je. Sebab ini tulisan Turki, tulisan macam ala-ala novel sebenarnya. Jadi kita tak pasti adakah ini maklumat sejarah atau tidak, di mana dinyatakan bahawa Sultan Mansur Shah anaknya dikahwinkan dengan anak Sultan Muhammad Fatih. Jadi kalaulah kajian, sebab kita tak berani, kalau macam kita ni, kita tak berani nak mengesah atau menafikan. Kerana kalau nak mengesahkan, kita perlukan lagi banyak sumber yang menyatakan iyalah. Tapi untuk menafikan lagi bahaya untuk kita menafikan, sebab kita tak menyemak lagi banyak sumber. Jadi lebih baik kita hanya menyatakan ada, tapi kita masih tidak dapat meyakininya lah. Sebab sumber Turki yang kita punya kontak di Turki lah, kalau sumber Turki dalam bahasa moden Turki itu senang nak akses. Tetapi untuk sumber zaman Osmaniyah, dalam tulisan Osmaniyah dipanggil Osman Leja. Tulisan Osman Leja adalah macam tulisan Melayu Melaka lah, Jawi. Bahasa Melayu tapi tulisan Jawi. Bahasa Turki tapi tulisan Jawi dia. Jawi dia dipanggil Osman Leja. Jadi simpanan manuskrip dia banyak, berjuta, tapi susah nak disentuh sebab ramai tak erti bahasa Osman Leja. Jadi dekat situ yang kita kata sekarang ni alhamdulillah lah, semakin ramai anak muda mula belajar Osman Leja. Termasuklah kami punya wakil dekat sana cuba belajar. Sebab bila dah tahu bahasa Turki, okey dah mudah, cuma nak tahu ejaan pula. Sebab ejaan dia lain-lain. Macam kalau huruf pa kita, mungkin pa kat negara dia lain bunyinya. Jadi huruf-huruf tambahan yang titik tiga lah. Kalau macam Urdu dia ada nye, he ada he. Jadi itu tulisan-tulisan yang kalau kita cerita tentang tulisan Jawi saja, ketika mana kegemilangan Islam tu, kerajaan-kerajaan Islam di seluruh dunia mereka menggunakan tulisan Jawi. Maksudnya tulisan Arab yang digunakan untuk bahasa tempatan. Jadi yang itulah yang banyak sumber yang kita tak boleh nak baca lagi. Jadi kita lebih baik berdiam dirilah. Dan satu lagi dikatakan Sultan Salim juga, Yabu Salim tadi juga mengawinkan anaknya dengan keturunan Sultan Melaka. Wallahu alam. Kalau betul memang kuatlah, tetapi kalau tidak pun saya rasa tidak mengubah apa-apa untuk keadaan kita hari ini, hanya untuk menyatakan sejarah. Sebab kita ada satu masalah juga bila cerita tentang sejarah ni. Dia ada satu yang diistilahkan dalam ilmu sejarah, romanticism. Dia seronok aja. Dia seronok. Jadi kadang-kadang seronok tu yang kebanyakannya dia termasuk dalam unsur-unsur Syiah ni. Bila dia romantik lebih tu, dia akan menambah-nambah, tokoh tambah. Jadi kita nak sedapkan cerita tu. Yang itu yang jadi Israiliyat. Tapi kita tak boleh katakan Israiliyat tu sepenuhnya salah. Sebab ada sebahagiannya mungkin asal dia betul, cuma dah ditambah-tambah. Jadi kita yang susah nak mengesahkan, untuk meyakinkan. Jadi itu hanya untuk kita ambil tahu, tapi bukan untuk sumber kita jadikan sumber apa, orang kata mengesahkan sesuatu lah. Sekadar kita ambil tahu. Kerana kadang-kadang
Kalau tuan-tuan perempuan biasa dengar kan, kita orang Melayu kan, banyak hikayat. Hikayat. Sama juga dengan mural pun sama. Itu budaya yang sama daripada Parsi lagi, ada hikayat-hikayat ni. Jadi hikayat yang tinggal kat kita ni hikayat. Sumber-sumber sejarah kita banyak hikayat. Jadi macam mana kita nak tahu hikayat ni kisah sejarah ke bukan? Itu yang menjadi orang kata perbalahan. Walaupun ahli akademik pun berbalah hal ni. Jadi saya lebih cenderung mengambil pandangan ahli sejarah yang menyatakan sejarah ni kita perlu pada sumber bertulis yang sahih lah orang kata kan istilahnya. Jadi sumber bertulis tu mesti pada zamannya lah. Kalau dapat zamannya, kalau tak dapat daripada zamannya adalah sumber kedua yang merujuk pada zamannya tu. Jadi katakan Portugis ada, kita nak cerita pasal zaman Portugis, kita ambil tulisan Portugis. Itu lagi kuat lah, lagi sedap lah kita nak rujuk. Jadi apa gunanya hikayat? Hikayat hanya sebagai alamat je. Macam satu signal. Katakan dalam hikayat cerita Hang Tuah pergi ke Turki, bertemu dengan Sultan Rom. Memang ada dalam hikayat Hang Tuah. Betul ke tak betul? Kita kena kaji, semak sumber yang lebih sahih untuk menyatakan betul ke tidak. Jadi setakat ni kami pun belum semak habis lagi sama ada nama Hang Tuah itu wujud menyatakan sampai ke Turki. Tapi kepada mereka yang memang pejuang hikayat, mereka meyakini memang betul sampai ada hubungan. Wallahu alam. Sebab yang ini tuan-tuan puan, kalau tuan-tuan puan ikut pada sejarah tentang sejarah alam Melayu ni, dia memang panjang. Dia tak habis. Cerita pasal Hang Tuah wujud tak wujud pun dia tak habis lagi. Jadi tak apalah, tuan-tuan ambil tahu, tapi jangan termasuk dalam pergelutan yang membazirkan masa, perbalahan yang tak perlu. Hanya ambil maklumat. Inilah Meriam Agung Kesultanan Melaka yang tadi saya sebut. Ini dicatat oleh British sendiri dalam bukunya. Dia sebut the first encounter between Portuguese and the Indians seems to prove the theory of RNA. Vasco wanted the Zamorin Calicut to banish all the Muslim traders from Calicut. Zamorin did not agree, and this resulted in conflict between Portugal and Calicut. In September, mana saya punya cerita ni? Vasco. Itu kajian Islam tentang bagaimana. Sebab saya nak cerita sebenarnya ini Goa, ni daripada Goa. Inilah Meriam Melaka. Ini gambar ilustrasi Zamorin. Zamorin ni raja yang dikatakan mereka memeluk Islam lah. Jadi mereka ni kemudiannya berperang dengan Portugis, Calicut. Di India. Di India. Tapi yang Meriam ni daripada Goa. Meriam yang daripada Melayu, Meriam yang ada di Melaka lah. Jadi Meriam Sultan Muhammad Al-Fatih ada macam-macam tuan-tuan. Ini Ustaz Hasan, Dr. Hasan tadi. Dia pergi ke sana. Saya sendiri pun tak pergi ke tempat Meriam ni, di mana inilah Meriam yang berjaya memecahkan kota Konstantinopel. Mengundi. Movie yang ini. Itulah. Saya pun tak pastilah. Nak kena check dengan ustaz. Ini replika tau. Yang original tak tahu kat mana dah lah. Pecah pecah. Yang buat ni bukan orang putih. Betul. Dia buat ni, Meriam ni juga dikenali sebagai Meriam Orban ni dia daripada mana? Jerman ke Hungary? Jerman. Hungary. Dia orang Hungary. Dia orang Hungary. Dia asalnya dia tawarkan diri dia kepada Rom untuk kebolehan dia buat Meriam. Kemudian Rom tak mampu bayar sebab kehebatan dia tu mahal sangat, upah nak dibayar. Jadi dia ni sebagai engineer je. Jadi dia tak ada masalah, dia pergi offer kepada Osmaniyah pula. Offer pada Al-Fatih, Al-Fatih kata bagus, tapi Al-Fatih memberikan idea tambahan. Yang itu yang menariknya sebab Al-Fatih background engineering juga. Jadi dia kata, kita kena adjust sikit. Dia beritahu pada Orban. Jadi ini dipanggil dalam bahasa Turki Meriam Saha. Meriam ni tuan-tuan, dia unik sebab dia macam skru. Dia boleh skru, jadi boleh panjang lagi lah. Boleh nak pendek. Extension. Boleh extend. Macam kamera. Sultan Muhammad Fatih, berat dia berapa?
18 tan. 18 tan. Saya tak tengok movie itu, tak tahu macam mana cara dia ambil, dia angkat kan. Dia buat dekat situ dia buat ikan. Dia tak. Oh. Kecil-kecil pun banyak. Tapi yang ni yang pagi sampai pecah tu. Dia siapa tengok drama dia memang memang terasa lah. Jadi kalau nak tahu pasal drama movie, tanya Abang Amin kita lah. Saya tak sempat, dia tak dapat nak tengok lah. Okey, 15-19. Tuan-tuan perempuan pun ingat yang mula saya sebut macam mana Portugis cuba untuk menyerang Mekah Madinah dan berjaya dipatahkan oleh Osmania. 15-19 tadi adalah di mana kerajaan Osmania hendak hantar bantuan. So, di bawah Yavuz Salim tadi, hantar bantuan ke Melaka untuk serangan Portugis yang datang tu. Tetapi bantuan tu tak dapat sampai. Sebab 15-19 berlakunya serangan di Yaman. The Grand Turk was coming to Malacca. Ini catatan British ni. They sebut they found only a few galleys that had been beached on the shore of the strong and beautiful city of Aden, all of which they burned. Waktu ni perjalanan, mereka dekat Yaman ni mereka jumpa ada apa nama ni, kapal-kapal Portugis. Jadi mereka menyerang kapal-kapal Portugis ni. Penyebab kepada mereka lambatlah nak hantar bantuan. Sepatutnya nak pergi hantar ke Melaka ni. Jadi tengok Portugis dah sampai ke sini ni, kita serang dulu di sini. Dan Pigafetta menyatakan Portugis segera mengirimkan armada perangnya di Laut Merah bila nampak angkatan laut Turki dah datang. Jadi mereka berperang pula dekat situ. Jadi sebahagian daripada kapal-kapal Turki itulah yang dibakar dan yang berada di tepi pesisir yang dicatatkan dalam catatan ni. Jadi itulah yang penyebab dia nak attack. Wallahu alam dia pergi ke Mekah ke mana, tapi mereka bertembung di Yaman. Tapi Yaman ketika itu pun tuan-tuan pun tahu kan, nanti akhirnya Yaman pun jadi tempat pusat pentadbiran British dalam kurun ke-19. Nanti lewat sikit lah, ini kurun ke-16. Jadi lewat nanti di sini pun dapat dipegang oleh British. Yang mana minggu lepas yang kita cerita pasal Somaliland. Ini Somaliland 2 minggu lepas dikawal oleh British. Itu zaman British lah nanti. Okey, kita masuk ke Aceh. Aceh lagi banyak ceritanya. Ini adalah gambaran atau ilustrasi Sultan Alauddin Riayat Shah yang Melaka. Tadi dipanggil Sultan Alauddin Riayat Shah II tadi. Sultan Alauddin Riayat Shah Al-Qahhar. Ini dipanggil Al-Qahhar sebab dia ni kasar, keras orangnya. Jadi di Aceh, dalam pemerintahannya, Sultan Alauddin atau lebih dikenali sebagai Alauddin Al-Qahhar ini memang ada hubungan ataupun berhubung secara langsung dengan Sultan Sulaiman Al-Qanuni untuk minta bantuan. Tuan-tuan perempuan, minta bantuan ni bukan untuk Aceh, untuk Melaka, mempertahankan Melaka. Jadi bila orang kata Melaka terus jatuh, tak juga. Sebenarnya masih lagi Portugis nak bertahan tu bukan senang. Portugis bukan senang. Jadi dalam catatan ini catatan daripada Spanyol ni, Ferdinand Mendes Pinto, dia mencatatkan, dia kata pada 1540 mereka dapati 300 orang tentera Turki Osmania lengkap bersenjata dengan meriam dan juga senapang bantu Aceh. Ini dicatatkan oleh mereka sendiri, Ferdinand ni. 1547 dinyatakan satu sumber Turki bahawa utusan Aceh buat pertama kali tiba zaman ini, Sultan Alauddin, di mana hendak menghantar minta bantuan daripada Sultan Sulaiman, Sultan Sulaiman. Dan ketika ini juga sudah mula diisytiharkan Osmania ini berada di bawah Aceh. Tetapi secara nyata selepas itu, dalam zaman Sultan Murad II tadi, barulah ditunjukkan dalam peta Aceh di bawah Osmania. Jadi 1547 ini dah jatuhlah Melaka tu, kota Melaka. Sultan Alauddin Riayat Shah ni, dia bersama angkatan tentera daripada Aceh menyerang Portugis.
Maknanya Portugis dah masuk Kota Melaka, bukan dia duduk senang. Dia tetap diserang oleh Aceh daripada laut. Sebab tu kita banyak kena terima kasih juga dengan Aceh, kerana dia cuba pertahankan lama tuan-tuan. Lama, bukan maknanya sekali dua, bertahun-tahun, berpuluh tahun. 1547 dia cuba untuk hancurkan kota Formosa, tapi dia gagal. Sampai 1561, ketika mana dia kapal perang daripada Aceh dihantar pergi nak bertemu dengan, nak pergi ke Istanbul, minta bantuan tambahan. Ketika itu dua kapal perang Portugis blok di tengah laut dan mereka diserang. Mereka diserang. Dan kapal perang mereka itu dikendalikan, di dalamnya dicatatkan ada 500 orang pahlawan. Di dalamnya ada bangsa Turki, ada Habsyi, orang kulit hitam, ada orang Aceh. 50 buah meriam dan juga duit-duit emas yang nak diserahkan, hadiahkan kepada Sultan Osmaniyah. Walaupun pertempuran tu berlaku, akhirnya mereka sampailah. Jadi bila mereka sampai, nanti kita tengok dia punya garis masa dia. Ini makamnya Dr. Hasanuddin. Dia akan pergi cari bahan, pergi makam. Sebab makam tu sendiri mengesahkanlah kewujudan Sultan tu. Kemudian dia pergi cari manuskrip lama. Dia ni memang kerja dia lebih dahsyat pada saya lah. Dia memang dahsyat lah, sebab dia mencari Indiana Jones. Dia boleh pergi tinggal berbulan juga kan, sebulan lebih. Lepas tu mencari orang-orang lama, kisah-kisah lisan juga pada situ. Kemudian dia minta tengok tulisan-tulisan tangan. Sebab kadang-kadang orang tua kita pun ada, kadang-kadang tulisan-tulisan buku dulu-dulu, tapi anak-anak tak suka kan. Maksudnya tak pernah baca lah satu hal. Kemudian tak tahu apa isi. Jadi bila mak ayah pun dah meninggal, rumah kampung tak ada siapa jaga, buang je lah. Biasa macam tu lah. Tengok dah berkulat ke dah apa, buang. Tapi bila sahabat saya ni, bila pergi-pergi, bukan saja dekat Indonesia, dekat Malaysia pun, banyak orang lama, kadang-kadang pondok-pondok lama, dia ada kitab-kitab tulisan lama. Jadi bagi saya itu sumber-sumber yang penting untuk sumber sejarah kita juga. Jadi kalau yang biasa kita tengok kat perpustakaan pun, hikayat banyak. Kemudian dia pergi kepada sumber-sumber ilmu agama. Jadi penjajah memang bijak, ditinggalkan hanya ilmu fiqh, buku-buku fiqh ditinggalkan. Buku-buku tentang, sebab tu kalau kita baca buku-buku Jawi lama, banyak cerita-cerita fiqh aja. Tapi cerita sejarah habis, tak tahu ke mana. Takkanlah kita tak catat kan. Rekod-rekod kita mana? Sebenarnya memang ada kat mereka. Mana yang dapat kita bentangkan adalah mana yang telah dikaji oleh orang kita juga, ataupun orang luar. Jadi yang tak dikaji kita tak tahu kat mana. Mungkin ada kat mereka juga. Jadi 1562 Duta Aceh mula-mula sampai ke Istanbul, secara rasmi lah yang ini. Minta bantuan daripada Osmaniyah untuk perangi Portugis dekat Melaka. Jadi minta bantuan senjata api dah tentu, kemudian pakar-pakar sekali. Pembuat senjata tu nak dibawa ke Aceh. Jadi pada waktu itu dia bawa, macam biasalah tuan-tuan, bila pergi ke mana pun duta-duta ni dia bawa hadiah. Jadi hadiah bagi orang Melayu kala itu adalah emas, lada hitam, rempah ratus, nak bagi kepada Sultan Osmaniyah. Jadi bila berlaku pergelutan di laut, kemudian berlakunya ombak dan sebagainya, jadi banyak lada-lada, rempah ratus pun dah jadi rosak lah, dah hilang, dah tinggallah secupak. Ni dia ada cerita dia. Tinggallah secupak saja lada, walaupun sedikit itu je yang tinggal, diberikan kepada Sultan Sulaiman. Sultan Sulaiman bagi hadiah balas. Hadiah balasnya adalah meriam ini, tuan-tuan. Ini gambar betul ni. Ini bukan ilustrasi. Meriam ini diberi nama oleh orang Aceh sebagai meriam lada secupak. Sebab cerita tadi, lada tinggal secupak saja. Dan diutuskan bersama dengan meriam ini 8 orang pembuat senjata untuk duduk dekat Aceh, untuk membantu Aceh buat senjata lawan Portugis dekat Melaka. Ini dah 50 tahun dah, tuan-tuan. Dah 50 tahun Portugis dekat Melaka. Jadi kalau orang mempelekehkan kata Melaka ni senang sangat jatuh, tak. Kalau kita faham peta tadi, yang jatuh kota Melaka. Jadi Melaka tu ada sampai ke Aceh tadi. Tapi Melaka masih tak jatuh. Melaka masih lagi mempertahankan.
Jadi bila dihantarkan pakar Maryam ini, kemudian seterusnya Aceh menghantar dutanya, Istanbul menghantar dutanya ke Aceh, namanya Lutfi B, yang itu kunjungan balas sajalah waktu itu. Kemudian sekali lagi 1566, nampaknya serangan Portugis susah untuk dipatahkan. Maka Portugis juga tuan-tuan, ini untuk makluman kita juga, Portugis tak pernah dapat serang Aceh di darat, hanya lawan di laut saja, nak menunjukkan Aceh kuat. Dan Aceh menyerang Melaka dari laut. Maryam tu dapat bedil, tapi masih lagi tak dapat mengalahkan Portugis kala itu. Apabila dia diutuskan Husain, Aceh utuskan sampai ke Istanbul, kemudian untuk bertemu dengan Sultan Sulaiman. Tapi Sultan Sulaiman seperti mana saya sebut sebelum ni, bila orang ada juga memfitnah Sultan-Sultan Osmaniyah ni, orang kata Sultan Osmaniyah ni semua kata warak, kuat agama, tapi kenapa seorang pun tak pergi haji? Itu kalau tuan-tuan perempuan tanya nanti dengan ustaz-ustaz yang mengajar fiqh, sebab dalam fiqh ni dia ada situasi-situasi yang kita tak boleh nak faham kalau ikut fiqh biasa. Dia panggil antara contoh fiqh siasi, fiqhul siasi, fiqh politik. Dalam fiqh, dalam keadaan Turki sejak awal Fatih sampailah penghujung, mereka tak pernah aman. Jadi kepimpinan akan aman kalau pemimpin berada di situ. Khalifah lah. Jadi khalifah ni, setiap khalifah mereka turun perang. Dia bukan khalifah yang duduk mengarah, khalifah dia pergi perang. Jadi ketika mana mereka ada berapa catatan menceritakan tentang, saya tak ingat sultan mana, saya ada sebenarnya catatan, saya tak ingat. Kata saya ada dua lah yang dicatatkan dengan jelas, dia nak pergi haji, tetapi mufti tak benarkan. Jadi fiqh fatwa yang dikeluarkan adalah khalifah tidak boleh menunaikan haji kerana ketika itu kepentingannya adalah melindungi negara, lebih penting daripada untuk keperluan individunya sebagai seorang muslim fardu ain. Betul, yang tu fardu ain juga. Jadi menjaga negara itu lebih penting lagi berbanding daripada dia menyelesaikan ibadah haji. Jadi nak tunggu masa reda lah. Tunggu reda tu tak ada reda, tak pernah reda. Jadi itulah isu dia, penyebab kepada dia tak dapat menunaikan haji. Jadi itu adalah keputusan mufti, di bawah keputusan mufti, bukan dia tak nak pergi. Dia, ada yang dicatatkan memang usaha nak pergi tu, tapi tak boleh sebab keadaan tu. Kalau dia pergi, tuan-tuan dan puan, kalau dalam tentera pun kita tahu, tentera kalau panglima apa dipanggil paling atas, general. Kalau general tu tak ada, dia lemah semangat, dia lah satu macam, dia lain. Jadi dia ketua bagi tentera juga adalah khalifah. Tapi nanti tuan-tuan akan tengoklah, kalau tuan-tuan baca antara penghujung mereka apabila makin melemah, apabila ketua dipanggil apa ketua tentera ni, Yenicheri, Yenicheri ketua dia mula lebih berkuasa, mendapat pengaruh, waktu itulah khalifah tu dah jadi macam dah tak ada apa-apa kuasa dah, dia jadi macam puppet saja. Yang itu antara punca kepada kejatuhan. Dan itulah yang dibimbangi bila jatuh. Bila bayangkan tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok cerita, kalau ingat yang mula kita cerita pasal Al-Fatih, pembukaan Konstantinopel, Al-Fatih mula-mula sewaktu dia mengambil alih daripada bapak dia sementara, sebab bapak dia kata nak pergi beruzlah, dia waktu tu minta tentera, kita nak serang Rom. Tapi waktu tu dia tak ada pengaruh lagi, seorang pun tak nak layan dia. Tuan-tuan bayangkan tuan-tuan, ni kena cerita dengan orang tentera baru faham. Ketaatan seorang tentera itu adalah pada ketua dia. Jadi bila ketua dia tak ada, maka dia second man lah, maknanya macam tu lah. Kalau ketua tu adalah khalifah, sebab tu khalifah bila tak ada, dia akan menggugatlah keselamatan negara. Sebab itulah antara fatwa yang dikeluarkan, tak boleh. Jadi cerita tentang Husain yang pergi sebagai duta Aceh ni, dia nak jumpa Sultan Sulaiman, tak dapat jumpa. Sultan Sulaiman sedang berperang. Sultan Sulaiman ini berperang di mana ni?
Ada tak saya tulis? Dia pergi berperang dan dia syahid di sana, maka tak dapat jumpa pun Sultan Sulaiman. Tak dapat jumpa. Jadi Hussein dia tunggu daripada 1566 sampai 1567. Maknanya setahun. Kalau ikutkan, ada yang menyatakan sekitar 2 tahun. Dia menunggu bantuan ni. Jadi dapat jumpa dengan Sultan Salim. Sultan Salim kemudiannya 1567 menghantarlah bantuan tiba 1567. Ini catatan surat yang ada, tuan-tuan. Surat ni simpan, memang ada. Surat Sultan Alauddin kepada Sultan Sulaiman. Kat sini punya catatan saya. Sultan Sulaiman pergi ke Hungary, perang di Hungary, kemudian meninggal syahid di situ. Jadi Hussein terpaksa tunggu 2 tahun sampai Sultan Salim. Kemudian Sultan Salim pun menjawab surat tadi, dan diutuskanlah utusan Osmaniyah dengan dua buah kapal perang, 5 orang pakar buat senjata, dan juga perutusan diraja dan bendera. Diberikan satu, orang kata, lesen lah untuk kapal Aceh mengibarkan bendera Osmaniyah. Jadi kapal Aceh mengibarkan bendera Osmaniyah. Itu menunjukkan seolah-olah mereka ini adalah sebahagian daripada Osmaniyah. Ini jawapan dalam bahasa Turki. Hantar pun dalam bahasa Turki. Jadi nak menunjukkan yang kita pun sebenarnya dah ada lah waktu ni, dah ada interpreter. Bukan waktu ni pun, sebelum tu lagi pun. Dan memang satu budaya lah dalam kerajaan-kerajaan besar. Memang mereka ada juru terjemah, juru bahasa. Jadi sebenarnya tak ada isu lah. Biasa kalau kita tengok, kadang-kadang hantar surat kepada Turki pun dalam bahasa Melayu. Tapi dekat sana adalah penterjemah mereka. Okey. Ini kajian daripada seorang Profesor Tatiana, nama dia. Profesor Tatiana ni dia memang orang Rusia. Asalnya bukan Islam. Bila dia kaji dalam Melayu, dia masuk Islam. Alhamdulillah. Antara kajian dia suka kaji manuskrip. Maknanya tulisan-tulisan buku-buku lama, surat-surat lama. Jadi dia jumpa, ini adalah Cop Moho Sultan Alauddin Riayat Shah Aceh, Al-Qahar tadi. Yang ini pun sama. Dan dia nampak dekat situ ada satu lambang ni, lambang love. Lambang love tu balik. Ini adalah lambang love Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Ini trademark dia. Jadi dekat sini menunjukkan Sultan Alauddin sendiri, dia memang sangatlah respect kepada Sultan Sulaiman, sehingga mana dalam cuk mohornya pun dia menggunakan trademark yang sama seperti mana Sultan Sulaiman gunakan. Bukan. Dia Melayu. Sultan Alauddin Riayat Shah. Jadi tuan-tuan, yang ini cuk mohor ni Sultan Prof Tatiana jumpa dekat mana, tuan-tuan? Oxford. Satu lagi dekat ni. Ni dekat Belanda ni kan, Den Haag. Jadi dekat Belanda dan juga dekat London. Ini makam Sultan Sulaiman Qanuni. Ini letasan pergi. Sebagai balasan, jadi Sultan Alauddin bila dah dapat bantuan tu, dia beri pada Osmaniyah untuk berdagang. Selain daripada perang tadi, dekat pelabuhan Pasai diberikan, di kat sini Pasai ada kawasan khas lah untuk orang Turki. Jadi dikala kita masih lagi ni berperang dengan Melaka ni, perang Melaka, tapi perdagangan masih lagi berjalan perdagangan baik. Sebab apabila Melaka jatuh, pelabuhan dekat Aceh yang menjadi pelabuhan perdagangan. Jadi pelabuhan perdagangan ni, saya duk tengok baca dalam sejarah mana pun perdagangan tak pernah mati walaupun perang. Jadi baguslah buat bisnes tu. Siapa tak buat bisnes, dia rugi. Sebab bisnes ni tak kisah politik macam mana pun. Bisnes tetap jalan kan. Jadi itu antara perkara boleh belajar juga tu. Jadi kemudian sebab dia punya kedudukan dia tu. Kalau kita tengok kejap saya
Kalau kata dari segi port dia tu memang dekat sini lah kan. Tapi selepas daripada tu semua-semua ni port juga. Tepi-tepi ni semua ada port juga. Jadi dari segi penceritaan berdagang dengan Melaka tu, dari segi geografinya saya tak pasti sama ada betul-betul dekat Melaka sahaja ataupun keseluruhan Melaka ni. Sebab jadi bila Melaka tu, bila kita sebut Melaka, adakah pelabuhan yang asal ataupun Melaka semua ni as the whole? Termasuklah Singapura sini. Jadi kawasan ni dia jadi sangat strategik sebab kalau kita tengok peta dunia, mana peta dunia? Ada sini, belakang tu. Dia berada di antara timur dan barat. China adalah pedagang sejak zaman purba, bukan zaman purba lah, zaman prasejarah orang panggil kan, zaman lama kan. Dan perdagangan mereka asal laluan sutera. Dia laluan sutera, laluan darat. Bila mula laluan laut, ini adalah tempat meeting point yang paling baik. Sebab timur ni laut bebas dia kat sini kan. Bila dia dah bergerak ke India, nak pergi ke China agak susah. Sebab dia kena melalui laluan ni, naik ke atas balik. Jadi mereka bertemu dekat sini dah cukup. Sebab itu dekat Melaka ada gudang Cina yang Cheng Ho buka. Gudang Cina jual-jual barang semua dekat sini. Jadi pertukaran barang boleh terus langsung dekat sini. Jadi bagi mereka yang memang nak ada kunjungan rasmi, memang dia akan pergi sampai ke China. Jadi sebab tu dalam zaman sekitar 2000 berapa 2010 kalau tak silap saya, mereka jumpa satu dekat sini kapal Belitung. Kapal Belitung ni adalah kapal zaman Saidina Umar. Bila dia kaji-kaji, ini zaman awal yang mereka kajian mereka mengandaikan adalah hubungan dagang Arab ke China. Jadi Arab antara yang awal sebelum Islam lagi mereka dah mula berdagang. Jadi Arab pergi dan juga China memang sentiasa berdagang. Jadi laluan laut ni bukanlah laluan yang tak pernah guna, tapi yang famousnya sutera, laluan sutera. Tapi apabila Melaka mula bangkit, ketika itu Melaka telah menyebabkan laluan ni jadi aktif. Makin banyak orang datang dengan laut, laluan air. Dan dekat sinilah bangkitnya orang menyebut tentang alam Melayu ni tempat punca rempah ratus. Termasuklah di Aceh, seorang sultan waktu tu sakit. Mereka bukan Aceh. Apa nama ni, Osmania. Seorang sultan sedang sakit dan mereka perlukan camper barus. Yang itu hanya ada di Aceh. Jadi dia minta daripada Aceh. Jadi kalau herba-herba ni tuan-tuan puan, kalau tuan-tuan perempuan pun suka tentang herba, hari ni cuba tengok balik. Herba ni siapa yang banyak pegang? US yang pegang. Sedangkan herba dekat kawasan kita, tapi dia banyak pegang apa dia panggil trademark, bukan trademark, patent. Dia yang banyak pegang patent untuk ubat-ubat berasaskan herba. Sebab tu kalau kita cari ubat herba, malahan sakit AIDS kan, HIV pun mereka gunakan herba, tapi patent dia memang US juga. Jadi saya ada kawan-kawan yang bahagian herba ni, memang kebanyakannya patent adalah US. Dan mereka dah tahu mereka kembangkan. Yang ini sultan selepas itu adalah di Aceh, Sultan Iskandar Muda. Bila dia naik tahta, dia masih lagi menjaga hubungan dengan Osmaniyah lah. Jadi dia hantar utusan dutanya, Ridwan Chelebi dan juga Ahmad Chelebi. Ini daripada Osmaniyah, Sultan Ahmad Osmaniyah hantar ke Aceh. Ini yang ceritanya waktu zaman Sultan Iskandar Muda ni lah, Sultan Ahmad minta untuk kapur barus tu. Dia dapatkan kapur barus sebab dia sakit waktu tu. Dan dalam masa yang sama, dia hantarkan jugalah senjata api dan juga tentera, pakar-pakar mereka. Pakar-pakar Osmaniyah yang dihantar tu tuan-tuan, sebahagiannya juga adalah engineer dan juga arkitek yang datangnya daripada Syam
arkitek Syam Osmaniyah yang memang dia buat seni bina dekat Syam, dipanggil oleh Sultan Iskandar Muda untuk membina pula istana dekat Aceh. Istana Sultan Iskandar Muda ini adalah gambar peta istana tu. Bila saya buatkan perbandingan dengan Google Map, dia sebesar inilah tuan-tuan. Besarnya boleh memuatkan 800 ekor gajah. Jadi besarlah. Dan ini tak ada dah tuan-tuan. Kalau tuan-tuan pergi hari ni, kita tak nampak apa-apa dah. Tapi dari segi geografi, kemungkinan kawasannya di kawasan inilah. Jadi di sini ada tempat-tempat yang mungkin tuan-tuan pernah pergi ke Aceh. Nampak ni Taman Putera Pahang, Putera Pang. Pang ni Pahang. Apa kaitannya? Sebab dia ada kahwin dengan Puteri Pahang. Ni puteri, bukan putera, puteri. Puteri Pahang. Ni kawasannya sekarang dah tak ada dah. Tak ada tinggalan dah. Inilah cerita bagaimana serangan daripada Aceh kepada Melaka tu. Ni Melaka. Jadi serangan itu bertubi-tubi ke kota Formosa ini aja. Kotanya kecil je pun. Serangan Aceh memang makan masa tuan-tuan untuk menjatuhkan, tapi akhirnya bagaimana kerajaan ataupun serangan Aceh ini dapat dipatahkan bila mana Portugis menghantar tentera tambahan daripada Goa, diserang belakang. Dari belakang, daripada sini. Jadi dekat situlah kalahnya. Aceh sempat lagi dekat, ni pulau apa ni tuan-tuan? Ni berkemungkinan di Pulau Melaka, pulau besar tu, kawasan ni. Diletakkan meriam juga di sini. Kemudian Aceh. Jadi banyak kapal Aceh yang terkenal ni dalam lukisan ni pun dia tunjukkan satu kapal besar tuan. Kapal tu nanti saya tunjukkan, nama dia kapal Cakradonia. Orang Portugis sebut Espanto del Mundo. Dia panggil the terror of the universe. Dia orang takut dengan kapal ni. Kapal ni ada 6,000 meriam besar dan kecil. 6,000. Bayangkanlah. Besar kapal ni 100 meter panjang. Boleh memuatkan 19,400 tentera. Ya. Saya tak pandai lah bab ni. Dulu dia macam US Enterprise lah. Yang aircraft boleh landed tu kan. Macam tu So, kalau dia macam ni, ini betul lah dia the biggest lah. Memang dia takut. Portugis takut dengan kapal ni. Tambahan pula bila serang tu bersama-sama dengan Cakradonia ni adalah 246 kapal lagi. Jadi betapa Aceh membantu untuk menyelamatkan Melaka tu, serangan tu memang ditakuti oleh Portugis. Jadi Melaka yang banyak diserang berbanding Aceh. Jadi Aceh tu tak diserang pun. Dekat sini je. Dia bermain di laut. Tak pernah dapat serang. Jadi kubu Melaka yang dapat diserang dari kapal Aceh, daripada kapal pun dia dah boleh dah. Maknanya tak perlu rapat pun. Jadi itu gambaran macam mana sebahagian tembok pecah ni kena pecah ni antara gambaran. Namun akhirnya kalah kerana selepas 3 bulan tuan-tuan. Ni serangan ni 3 bulan kat laut ni. Bukan serangan sekejap. 3 bulan. Kita ni sebab kita tak hidup zaman macam tu, kita pun susah nak faham macam mana perang 3 bulan. Tapi itulah dia, peperangan yang amat sengit. Dan kapal Cakradonia ni mengibarkan bendera Osmaniyah lah. Kapal Cakradonia ni mengibarkan bendera Osmaniyah. Dicatatkan adalah selama 300 tahun. Bendera tu memang dia pakai, dia tak turun-turun selama 300 tahun. Jadi kapal perang yang digeruni Portugis lah. Jadi setiap kali askar Portugis nampak kapal ini dalam catatan Manuel Faria, dia akan jerit lah. Jadi bila nampak dia akan jerit Espanto del Mundo. Espanto del Mundo. Dia kata memang menakutkan lah. Ini the terror of the universe. Jadi itulah tuan-tuan dan puan, sejarah ni akan membuatkan kita membuka mata kita lah. Di dalam kapal Cakradonia ni ada satu lagi sejarah berkaitan dengan Cina dekat dalam kapal ni. Dia ada
loceng. Loceng itu adalah loceng yang dihadiahkan oleh Cheng Ho. Jadi dia punya semangat kat sini, dia semangat Cina, Cheng Ho bagi semangat Osmaniyah sekali. Ya. Jadi dia dah dapat hadiah tu awal. Jadi dia pasang je dekat kapal dia tu. Ini dia. Ini apa saya tunjuk ni? Ini cerita pasal Masjid Baitur Rahman. Tuan-tuan tahu kan Masjid Baitur Rahman ni masjid yang terkenal waktu tsunami. Yang ramai orang larikan diri masuk ke sini, alhamdulillah tak naik air. Tapi Masjid Baitur Rahman ni bukan sekadar sejarah zaman inilah. Zaman dulu pun dia adalah sejarah yang penting, kerana di Baitur Rahman ini jugalah tempat bagaimana nanti Belanda cuba nak bunuh umat Islam. Tetapi ketuanya yang terbunuh dulu dengan sniper Aceh. Aceh ada sniper. Dia dah ada sniper dah. Jadi jangan main-main lah cerita ni. Jadi Cakra Donia ni, ni loceng Cakra Donia. Real one. Real one. Masih ada sampai sekarang. Dekat Aceh. Jadi dekat mana disimpan Dulu dia letakkan dekat pekarangan Masjid Baitur Rahman. Tapi sekarang dia letak dekat Museum Aceh. Jadi ini adalah loceng yang dihadiahkan oleh Cheng Ho waktu dia mengunjungi Pasai lah waktu tu, pelabuhan. Sebelum memang ketika kemuncak Melaka jugalah, 14 dia datang. Jadi dekat loceng ini ada tulisan Arab dan juga tulisan Cina. Saya perhatikan kalau zaman Cheng Ho ni, dia banyak bagi satu barang ke apa, dia ada tulisan Arab dan juga tulisan Cina sekali. Yang ini Taman Ghairah ni adalah, ini sekadar tambahan lah, tak ada kaitan dengan Osmaniyah. Sultan Iskandar Muda dia buat taman-taman ni sebagai taman untuk dia ghairah dekat sini, ghairah lah, maksudnya dia sangat sukakan pada tumbuh-tumbuhan cantik, dia buat taman cantik lah. Itu saja lah. Cuma satu lagi ada taman yang ini, yang tadi Putropang tadi. Ini kawasan sebab dia kahwin, Sultan Iskandar Muda ada kahwin dengan Puteri Pahang. Jadi dia Puteri Pahang tu rindukan kawasan berbukit bukau. Kawasan ni tak ada bukit bukau. Jadi dibinakan bangunan ni macam bukit bukau, kemudian boleh main lari-lari. Wallahu alam lah, itulah versi yang saya dapat. Sama ada yang dikahwini tu puteri tu masih muda ke apa, kita tak tahulah. Wallahu alam lah. Tapi itu yang dipanggil lah. Kemudian ini terusan Istana Aceh. Yang ini yang penting yang saya nak cerita. Sampai sekarang tuan-tuan perempuan boleh pergi. Makam Tengku di Bitei, Salahuddin. Ini adalah kawasan perkampungan Turki. Yang tadi tu tentera-tentera Turki dengan pakar-pakar senjata yang duduk dekat Aceh kahwin orang Melayu, dah tak balik dah. Jadi mereka bila meninggal, diletakkan di sini. Jadi ini bendera Aceh dengan lambang Osmaniyah, ini bendera Osmaniyah. Jadi mereka kibarkan dekat sini. Yang ini Makam Tengku di Bitai dipanggil. Kompleks pemakaman orang-orang Turki Osmaniyah di Kampung Bitai. Kampung Bitai, Aceh. Jadi kalau tuan-tuan pergi, inilah. Jadi kalau tengok ni sampai sekarang boleh tahu siapa keturunan mereka. Dari keturunan orang-orang Aceh yang ada keturunan panglima-panglima perang lah. Tengok ni tuan-tuan, ni semua memang orang Turki lah. Dan salah seorang daripada ulama yang ikut serta, ulama Aceh yang ikut serta untuk lawan Melaka adalah Syekh Samsuddin As-Sumatrai dekat Melaka. Ini adalah makam dia kat Melaka lah. Sebab dia perang dan kemudiannya dia syahid di Melaka. Jadi dia ditanamkan di Melaka lah, di Kampung Ketek. Jadi kalau orang berjalan-jalan kat Melaka tu nak cari Kampung Ketek ni memang agak susah. Kalau tahu kat Mi Bodoh kan, Melaka famous dengan Mi Bodoh. Tak jauh dengan Mi Bodoh tu dia ada Kampung Ketek. Dekat sini makam dia. Tapi makam panjang lah, makam sepanjang 14 meter. Wallahualam kenapa panjang. Tapi dia wafat ketika
melawan Portugis. Ini surat bahasa Melayu Sultan Ibrahim Mansur Shah kepada Sultan Abdul Majid. Ini ceritanya Aceh masih lagi cuba untuk mengeratkan hubungan Osmaniyah. Waktu ini Osmaniyah sudah makin retak lah. Maknanya kehidupan dia yang makin terkesan dengan perang yang tak boleh dah. Dia dah tak boleh nak menang dah. Dah mula kalah. Selama ni kalau perang, dia menang. Seperti saya sebutkan sebelum ni, sebelum Perang Dunia Pertama. Jadi ada perang Lepanto tu, perang di laut. Itu yang pertama dia kalah. Selepas pada tu dia kalah. Asyik kalah dan terpaksa dia buat alliance dengan Eropah lah, dengan British, ada masanya dengan Perancis dan sebagainya lah. Jadi dalam surat ini Sultan Ibrahim Mansur Shah utuskan kepada Sultan Abdul Majid minta bantuan lagi, masih minta bantuan, kerana waktu itu sudah menjangkakan bahawa Belanda akan datang untuk menyerang Aceh. Dan yang menarik dalam surat ini dikepilkan satu peta. Peta ni tuan-tuan, kita baca, kita boleh baca ni Sumatera. Ni Sumatera. Ini Bugis kan. Ni Jawa. Ni Borneo. Ni Langkah. Singapura kan. Okey, yang ini dia tak tulis pun Melayu. Apa dia tulis? Anatolia. Kenapa dia tulis Anatolia ni? Yang ini menjadi satu persoalan yang mana menurut Dr. Hasanuddin ini adalah sebagai satu alamat lah, isyarat pada Sultan Ibrahim bahawa Melaka di sebelah sini yang telah dijajah oleh Portugis dan juga akan datang, mungkin Belanda akan datang, dia dah dapat baca dah akan Belanda akan sampai, maka dia katakan ini umpama Anatolia yang kau perlu pertahankan. Ini adalah bumi orang Islam lah. Pendek katanya, orang Islam yang betul-betul perjuangan perdagangan yang tadi kita sebut tu, yang Melaka terkenal, waktu yang sama Melaka terkenal sebagai pusat perkembangan Islam. Jadi pengajian Islam, dia jadi umpama, boleh kita katakan zaman Andalus menjadi tempat pengajian agama juga, tapi pengajian sains sekali. Tapi yang ini lebih khususnya terkenal sebagai pengajian agama. Yang secara khususnya, lebih khusus lagi orang sebut adalah di Pulau Melaka, tempat pengajiannya. Jadi kalau kita baca sampai ke British, bila British nak memperkenalkan sistem sekolah, ulama-ulama ni menentang lah. Ulama menentang sebab mereka menyatakan, British menyatakan bahawa orang Melayu ni dia tak bijak. Dia belajar yang itu je lah, agama tu je lah. Sedangkan dalam belajar agama, mereka sebenarnya belajar sains. Mereka belajar tentang laut, tentang langit, tentang sains, geografi pun mereka belajar. Ilmu sains tu tak adalah maknanya mereka buang terus. Sebab memang ulama kena faham matematik dan juga astronomi. Itu dua ilmu penting. Jadi itu juga ilmu yang diperturunkan. Tetapi bila mana perjuangan orang Melayu nak menentang British ni agak susah bila ada sebahagian daripada Melayu yang bersama dengan British juga. Jadi secara perlahan-lahan Jawi pun hilang lah. Dia termasuklah, terkaitlah dekat situ. Jadi siapa yang tak masuk sekolah dikira seperti uneducated. Sedangkan sekolah pondok, sekarang sekolah pondok memang khusus agama. Kalau dulu sekolah pondok memang belajar sekali lah ilmu matematik tadi, ilmu astronomi. Jadi nak cerita tadi itulah, maknanya Anatol yang balik pada cerita ni, Anatol itu adalah umpama Anatolia Osmaniyah. Okey. Saya habiskan Aceh saja dulu, kita sebenarnya banyak lagi ni. Jadi kita terpaksa buat siri yang kedua. Ini Duta Aceh Habib Abdul Rahman Az-Zahir. Sultan Ibrahim Mansur Shah mengutus Habib ni, Imam Besar Aceh. Penggunaan nama Habib ni pun saya tak pasti sama ada sebelum itu dah digunakan atau tidak, tetapi yang ini nama yang tercatat lah 1868, Imam Besar Aceh diutuskan ke Mekah untuk hantar petition mohon bantuan daripada Turki Osmaniyah, tapi daripada gubernur dia dekat Jeddah. Waktu dia pergi ke Mekah, dia jumpa gubernur di Jeddah,
Muhammad Pasha tu minta bantuan untuk menyelamatkan Aceh pada Belanda. Dan apa yang terjadi selepas itu 1873, Belanda serang Aceh dan cuba tawan Masjid Baitur Rahman tadi. Cuba tawan, tetapi yang saya sebutkan sniper tadi telah dapat membunuh General Kohler tu. Ini gambaran ilustrasi. General tu waktu dalam perjalanan nak pergi ke Baitur Rahman tu, dia telah terbunuh, penyebab kepada mereka patah balik, tak jadi. Itu penting, bila dapat ketua memang tentera patah balik. Tentera tak berani. Jadi dia kira macam mana? Kalau tak ada kepala tu kira dah tak tahu arahan. Mereka tentera mesti ada arahan. Kalau tak ada arahan, itulah jadinya. Jadi Sultan Mahmud mengutus lagi kemudiannya pergi minta bantuan. Maknanya minta bantuan tak habis tuan-tuan. Sampai ke kurun ke-19, awal kurun 20 pun masih lagi kita Aceh ada bantuan, minta bantuan pada Osmaniyah. Meriam Aceh buatan Osmaniyah, ini ilustrasinya yang bila mana Belanda dapat kuasai Aceh, maka mereka telah merampas meriam-meriam ini, termasuklah meriam Lada Secupak yang tadi 1873. Jadi banyak meriam yang telah diambil. Dekat mana dia bawa? Dia bawa ke Belanda lah tuan-tuan. Sebahagiannya di sini. Meriam yang dihadiahkan Sultan Sulaiman abad ke-16 tadi, sekarang ni ada dekat Museum Tentera Bronbeek, Netherlands. Kalau siapa yang dah boleh berani nak bercuti luar negara tu, pergilah. Daripada Amsterdam sejam setengah. Jadi pergi di sini akan tengok sekurang-kurangnya dalam catatan Dr. Mehmet Tutunju ni daripada Turki Arab World Research Center, disebut Sultan Sulaiman bagi sekurang-kurangnya ada 6 jenis meriam. Tapi bila saya baca tuan-tuan, meriam-meriam dia paling ringan 2 tan. Paling ringan yang dihadiahkan. Jadi yang meriam Lada Secupak tu paling berat. Berapa agak-agak? 6.8 tan. Macam mana dia bawa daripada kapal nak bawa turun semua kan? Jadi tentu ada satu teknologi tersendirilah. Dan ini gambar meriam Lada Secupak. Saya cari kat internet, saya sendiri tak sempat lagi pergi. Jadi ini daripada blog seorang sahabat ni, Farhan ni, orang daripada Indonesia. Dia kira-kira dekat situ, dekat muzium tadi, muzium perang tadi pun dah ada 10 dah meriam Aceh ada kat situ. Jadi memang benarlah mereka telah mengambil. Dan hubungan Aceh Osmaniyah ini juga adalah penting kerana bibit-bibit permulaan perjalanan haji orang Melayu adalah melalui Aceh. Sebelum kemudiannya Singapura. Melalui keluarga Assagoff. Nanti baru daripada Singapura. Tapi sebelum tu daripada Aceh. Jadi orang Melayu nak pergi naik kapal pergi haji melalui Aceh. Dan juga penyebab kepada hubungan ini juga penyebab kepada terbukanya orang Melayu yang nak pergi menadah kitab dekat Haramain. Sebab mereka mula kenal adanya mereka dialu-alukanlah datang untuk belajar. Maknanya daripada hubungan Osmaniyah ni lah. Dan kemudiannya intelektual Melayu pula muncul dekat Haramain. Itu nanti kita akan tengok, antaranya adalah Syekh Daud Al-Fatani. Syekh Daud Al-Fatani antara ulama yang terkenal dekat Haramain, yang mana dia ada hubungan rapat. Yang itu nanti berkaitlah, nanti kita cerita pasal Fatani, berkait rapat dengan dia antara yang rapat dengan Sultan Abdul Hamid. Osmaniyah yang ketiga. Sultan Abdul Hamid ketiga. Dan juga dia juga penyebab kepada industri percetakan kitab-kitab agama Melayu dicetak di Mekah. Di Mesir dia duduk di Mekah, tapi dia banyak pergi ulang alik juga ke Mesir, sebab Mesir percetakan sudah mula ni berkembang. Dan percetakan Melayu yang pertamalah dekat sana, sebab yang lain semua kitab Arab, tiba-tiba ada Melayu pula dalam tulisan Jawi. Ini adalah perjuangan Syekh Daud Fatani lah. Kemudian juga dia minta kepada buat satu petition supaya Terengganu, Kelantan dan juga Patani masuk
tak nak masuk dengan British nanti, ya, tak mau bersama, kita akan orang kata masuk di bawah Osmaniyah lah. Tapi tak berjaya lah akhirnya. Kalau tidak, dia nak bawa supaya kita ni jangan bersama juga dengan British. Tak payah kau tim lah. So, makan Patani. Patani. Tahun saya nak kena tengok. Saya tahun-tahun ni banyak sangat tahun dah tak ingat. Dia, dah ujung dah. Abad 20 dah. Oh, ini semua kita akan tengok nanti ni. Ni Perak, okey, ni Patani. Syekh Ahmad, maaf Daud pula. Syekh Ahmad Fatani, Daud dah anaknya. Tahun berapa ni? Saya tahun-tahun ni kena tengok. Tak abad ke-19. Abad ke-19. Sultan Abdul Hamid dalam sekitar 1889. So Syekh yang saya belajar bahasa Arab ada kitab Kamus Marbawi. Tu zaman-zaman tu lah. Idris Marbawi kan. So dia punya kitab-kitab tu betul lah dekat Mekah, bukan Mesir silap. Betul lah tu. Saya sebut Mekah, Mekah. Terbit buku-buku Melayu. Itu satu perjuangan juga tu. Jadi kita punya cerita ni, dia punya panjang dia tuan-tuan. Boleh kita katakan ada lagi. Sekarang ni kita baru sampai slide berapa ni? Ni slide 61 daripada 111. Jadi mungkin kita ada satu lagi siri kot saya rasa. Satu lagi siri habislah untuk Osmaniyah Melayu lah. Osmaniyah Melayu. InsyaAllah. Jadi sebagai informasi awal lah. Saya tak boleh katakan ini yang lengkap lah. Informasi awal nak menunjukkan hubungan tu memang ada secara langsung. Yang kita akan tengok nanti beberapa negeri. Sekarang ni masih lagi kita tak rasa sebab ni Aceh. Lepas ni baru kita rasa Perak, Johor, Melaka tadi dah sikit. Lepas tu pergi ke Terengganu, Selangor pun ada sikit. Jadi Pulau Pinang pun ada kaitan. Jadi kaitan-kaitan ni direct, langsung. Tapi itulah, mungkin ramai orang tak tahu. Yang paling kuat sangat kaitannya adalah dengan Johor. Sebab melahirkan ahli politik kita dan juga cendekiawan. Jadi keturunan mereka tu yang bagi saya sampai hari ni kalau orang nak bercerita pasal tu, mereka pun malah nak layan lah. Sebab kadang-kadang orang dia terjebak dengan romanticism tadi tu. Jadi saya fikir itulah mereka lebih suka macam tak payahlah cerita dah. Kalau cerita-cerita pun nanti orang angkat-angkat lebih-lebih sangat. Jadi kita tak nak ke arah tu lah. Jadi apa yang kita nak daripada sejarah ni adalah untuk kita mengetahui, ambil tahu mana yang baik tu untuk kita contohi lah, mana yang tak baik tu untuk kita teladani lah. Dan mana yang kita lihat ni kebanyakannya yang saya sebut ni adalah daripada hasil kajian tesis lah. Saya suka baca tesis kajian-kajian ni sebab mereka dah baca banyak sumber, jadi dah gabungkan. Kita tak sempat nak kaji kan, jadi lebih kepada kajian bacaan mereka ni. Jadi saya fikir bacaan mereka ni juga penting lah. Maknanya kadang-kadang ada orang dia rasa macam Barat ni mungkin ada agenda. Tak semuanya. Sebab ada setengah tu walaupun ada agenda, kita boleh dapat bahan daripada situ. Jadi bahan-bahan tu yang digabungkan. Dan kita akhirnya akan lihat dunia ni tak boleh kita cerita tentang diri kita semata-mata. Ananiah tentang diri kita, keluarga kita, rumah kita, taman kita ataupun negeri kita saja. Semuanya berkait. Jadi kalaulah itu yang kita faham, insya-Allah kita ada masalah untuk faham sejarah-sejarah orang lain pun, sebab semuanya berkait, tak ada yang tak berkait. Macam mana Osmaniyah tiba-tiba ada Cheng Ho juga dekat Aceh kan. Jadi berkait-kait semuanya. Sebab tu kita kena tengok semua dari sisi yang besar. Jadi insya-Allah saya minta maaf apa-apa kesilapan, kekurangan. Biasanya saya silap pada tarikh-tarikh ni. Saya kena tengok. Jadi saya kena beritahu tu betul-betul. Kadang tarikh tu kalau tanya-tanya tahun bila, kalau nota tu ada saya senang sikit. Kalau tak susah. Sebab saya bukan jenis boleh hafal lah dia punya masa-masa ni kan.
Sebab terlampau banyak nombor ni. Jadi kalau orang yang khusus, dia boleh ingat khusus. Jadi insya-Allah kita tangguhkan dan kita jumpa lagi pada 2 minggu akan datang, insya-Allah. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.